Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita kembali kepada bacaan kita dari surah Ali Imran. Hari ini dari ayat yang ke-92 pada muka surat, dari muka surat 62 di awal juzuk yang keempat, ayat 92 di muka surat 62 awal juzuk yang keempat. Lantana muka surat lantana. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi alim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israila إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa, yang Maha Perkasa, yang Maha Tinggi pada kedudukan dan keagungannya. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat tadabbur kita hari ini pada ayat yang ke-12 dari surah Al-Imran. Baik, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sebelum daripada tu, sebelum tu kita syukur kepada Allah juga kerana Allah bagi kepada kita ni kesempatan dua. Satu kesempatan baca ayat-ayat Quran, yang kedua kesempatan untuk mentadabbur maknanya. Kerana Quran ini diturunkan sebagai dustur perlembagaan bagi manusia, di basyariyah. Kata Syekh Dr. Aiman As-Suwaid, dia kata Quran ni Allah Ta'ala turunkan sebagai perlembagaan hidup, bukan sebagai alatan untuk berhibur atau alatan untuk menyanyi. Ada tutar. Dia kata macam tu pada satu sesi. Dr. Aiman Suhaib ini seorang ulama besar, ulama Quran, yang mana banyak nasihat-nasihat berkaitan dengan Quran dia. Dia banyak saya follow di media sosial lah. Dia pesan bila dia bulan Ramadan ni, dia ada program kat Ramadan, itulah orang baca kepada dia dari seluruh dunia. Dia duduk dalam satu studio, macam tanyalah ustaz tu lah. Lepas tu pertandingan dalam musabaqah dia. Jadi melalui telefon ni, orang baca dari seluruh dunia. Ada Afghanistan baca, ada Arab baca, termasuklah ada Indonesia baca. Jadi dia ni sebelum daripada ni saya cerita dah kan, ada seorang pemuda tu baca, dia baca sampai dia ulang ayat Quran tu tidak seperti mana yang Allah turunkan, semata-mata untuk memberikan impak dalam bacaan dia, nak menarik hati orang. Betul, nak tarik hati orang, tapi maksud utama Quran bukan itu. Jadi Syekh tegur dia, bacalah seperti mana bacaan imam-imam, yakni imam mu'tabar. Jangan baca seperti orang yang duduk menyanyi dengan Al-Quran. Disebut istilah menyanyi kerana melampau dalam sudut mainan suaranya. Semalam seorang lagi pelajar daripada Indonesia, dia tegur benda yang sama. Indonesia ni dua, saya tengok baru ni Syekh Ahmad Fauzi, orang Indonesia, bagus bacaan dia. Jadi Syekh puji, saya kata kamu mengajarlah Quran dan biar perhatikan, biar anak murid kamu boleh baca macam kamu. Itu baguslah. Semalam ada seorang perempuan Indonesia, memang dia baca banyak sangat bunga suara dia. Lagu tu tinggi lah. Kalau kita dengar tu memang orang kita ni sedar. Tapi bila sudah baca tu, Syekh tegur dia, Quran ni Allah Ta'ala turunkan sebagai perlembagaan hidup. Dalamnya ada perintah, dalamnya ada larangan. Bukan Allah turunkan untuk alat nyanyi-nyanyian. Saya kata gitu. Lepas tu dia sebut 3 negara yang banyak menyanyi dengan Quran. Dia sebut Filipina, dia sebut Indonesia, dan dia sebut Malaysia. Dia sebut 3 negara.
Oh, orang kita ni suka nyanyi Quran ni, nyanyi tu si baiklah dia dengar hak tu. Kalau dia dengar hak kita ni Qunut Nazilah pun jadi nyanyi, selawat pun jadi nyanyi, surah Fatihah, makna Fatihah pun jadi nyanyi. Mulakan dengan bismillah. Lepas tu macam-macam lah. Mula pun nyanyi orang kata. Konten Quran tu dah jadi alat nyanyian. Ambil doa buat jadi nyanyi. Doa apa buat kita nyanyi? Macam-macam. Doa Qunut Nazilah jadi nyanyi. Doa apa lagi? Doa Al-Quran pun jadi nyanyi. Ni nak sungguh kita ni nyanyi. Jadi dia kata Quran ni turun bukan untuk nyanyian, bukan untuk jadi bahan nyanyi. Siapa dia, sebab dia tengok lagu lengguk tu itu sangat. Siapa pergi ke ada lengguk Jawa lah kalau Indonesia tu. Jadi satu pesanan yang berat jugalah untuk kita ni, agar kita ni tidak melampau. Baca Quran ni kata bagus. Memang ada hadis Allah Ta'ala atau Nabi SAW suruh perindahkan suara dengan Quran. Tapi seperti mana Quran diturunkan, seperti mana kaedah yang dibaca oleh para sahabat di sisi Nabi SAW, bukan seperti mana kita dulu ambil soro-soro dan kita jadikan dia seperti bahan nyanyian. Itu tak tengok lagi ashabul maqamat dia panggil. Geng-geng main makam A, makam B, macam seolah-olah apa ni, nok suara tinggi, suara rendah, suara ni. Makam tu lah main. Sebelum nyanyi tu, sebelum ngaji tu duk main do, re, mi. Sebelum ada setengah orang tu, saya dengar lah, Allah Ta'ala alam, dia kata nak boleh ke lagu tu, kadang-kadang dia dengar lagu Hindustan. Nak boleh ke bunga sorgo tu, nak suruh ngaji dia tu sedap. Jadi pesan Syekh Dr. Aiman Suhaid, Allah turunkan Quran ni untuk perlembagaan hidup, bukan untuk nyanyian. Sehingga waktu nak komen tu dia pun, bila habis je budak tu baca kan, dia kata la haula wala quwwata illa billah. Dia kata la haula wala quwwata illa billah. Kita ni kalau dengar lagi sedap lagu dia, lagi seronok. Allah sudah. Dia nak dia tahu. Kalau kau baca memperindahkan untuk tarik orang tak apa. Tapi kalau lengguk-lengguk tu tujuan dia macam seolah-olah nak tukar. Dia panggil daripada kita nyanyi lagu orang putih, baik kita nyanyi Quran. Seolah-olah Quran tu hiburan. Selawat buat kita jadi hiburan tu, selawat. Nak majlis penyampaian hadiah, Ustaz, saya nak background selawat ni. Apa? Instead dengar lagu, kita islamikan sikit jadi selawat. Padahal waktu orang duduk naik betah tu, dia tak ingat-ingat pada Nabi. Tak ada pun orang dengar selawat pasang tu dengan Allah sallallahu Muhammad Allahumma sallallahu. Tak ada. Selawat tu jadi hiburan, background, suara latar. Background jadi ringtone telefon. Buat. Jadi ringtone telefon. Quran pun jadi ringtone telefon. Dia tak rasa keagungan tu. Ajaib. Okay? Lepas maya, akak bangun selawat. Tujuan apa? Bukan selawat Nabi, supaya sambil-sambil selalam tu ada iringan suara. Lepas habis salam, habis kalau nak betul selawat, tak boleh berhenti ya, sangat selawat. Dia jadi macam iringan, muzik iringan. Naik betah, sallallahu ala
main pentah. Daripada muzik gamelan teng 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 teng. Tak payah, tu tak Islami. Kita Islami kat dia dengan selawat pada Nabi. Tapi berapa ramai orang betul-betul selawat pada Nabi bila dengar tu? Tak ada, dia dah jadi muzik iringan sahaja. Jadi Quran janganlah jadikan sebagai dia hanya sekadar alat nyanyian. Sebaliknya Quran ni adalah dustur perlembagaan bagi hidup insan. Alhamdulillah Allah bagi kepada kita rezeki. Quran pun kita boleh baca dan kita boleh duduk sekejap tadabbur makna. Semoga dia menjadi betul-betul panduan dalam hidup kita. Betul-betul panduan dalam hidup kita. Dia adalah bacaan dalam solat kita, bukan untuk menyanyi. Dan waktu kita solat, kita sedang bermunajat kepada Allah, berbicara dengan Allah dengan kata-kata Allah. Soalan kita menghadap kepada Allah, kita baca. Siapa kata tu? Allah kata. Kita ulang ayat yang Allah Ta'ala sebut. Sebab Allah sedang berbicara kepada kita dan kita sedang bermunajat kepada dia. Jadi tidak harus bagi seorang manusia berbicara dengan Allah dengan kata-kata dia sendiri. Tak boleh. Sebaliknya dia boleh berbicara dengan Allah dengan membaca kata-kata Allah. Di sana itu dia bermunajat kepada Allah. Dia tak boleh sebut bahasa dia. Dia kena bermunajat kepada Allah, berbicara dengan Allah dengan kata-kata Allah. Itulah solat kita. Jadi itulah solat kita. Jadi kena rasa agungnya Quran, agungnya solat. Bukanlah waktunya untuk solat itu untuk menukar dia menjadi nyanyi-nyanyian. Tak boleh. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat tadabbur kita hari ini ialah ayat 12 dari surah Ali Imran. Qul lil ladzina kafaru, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, satughlabuna, bahawa kamu akan dikalahkan di dunia, wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kamu akan dibangkitkan, dihimpunkan ke dalam neraka Jahannam, wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kembali. Baik, ayat ni turun di mana apabila telah menimpa, telah berlaku kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang Yahudi mereka merasakan Islam ni tak menang, dan mereka akan dikalahkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala turun ayat kepada Nabi untuk berkata, qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, satughlabun, bahawa kamu yang akan kalah, bukan Islam. Wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kemudian kamu akan dibangkitkan ke dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Lalu Allah Ta'ala cerita lagi, qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillah, dan kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah ada satu bukti bagi kamu pada peristiwa dua pasukan yang telah bertemu di medan perang. Pasukan mana bertemu di medan perang? Tentera Islam dengan tentera kafir. Ini bukti ni, mereka akan kalah. Ayat turun, Quran turun sebagai salah satu daripada bukti awal. Zaman Nabi turun, dan zaman Nabi itu sudah diturunkan ayat Quran, ghulibatir rum,
akan dikalahkan tentera Rom. Tapi dia hanya berlaku zaman Sayyidina Umar. Parsi, Rom dikalahkan oleh tentera Islam. Baik. Jadi qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata. Telah ada bukti bagi kamu bahawa Islam akan menang, orang kafir akan kalah, di mana fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu pasukan yang berperang pada jalan Allah, wa ukhra fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra, dan satu lagi kafiratun, tentera kafir, yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain, di mana mereka orang yang kafir itu melihat orang-orang Islam dengan pandangan mata biasa, 2 kali ganda ramainya berbanding dengan mereka sendiri. Jadi macam mana Islam akan menang ni? Walaupun tentera Islam ni sikit, antara lain Allah campurkan hati, Allah tampakkan rasa takut ke dalam hati orang kafir, dan Allah nampakkan kepada mereka jumlah orang Islam ni ramai. Padahal tentera Islam sikit, tapi orang kafir tengok nampak macam ramai, sehingga mendatangkan ketakutan kepada mereka. Dan ini juga disebut dalam surah Al-Anfal, cerita tentang perang Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idh yurikumuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim. Di mana ay taral fi'atul muslimah al fi'atal kafirah mithlaihim yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Ada juga yang kata orang Islam pun tengok orang kafir 2 kali ganda. So dalam tafsir ni, perbahasannya, ayat ni turun pada pihak mana yang nampak pihak satu lagi tu 2 kali ganda. Ada yang kata hum di situ fi'atun yarawnahum mithlaihim, orang yang nampak jumlah 2 kali ganda tu tentera kafir tengok tentera Islam 2 kali ganda, sehingga datang ketakutan dalam hati mereka. Ada yang kata ayat ni orang Islam nampak orang kafir 2 kali ganda. Supaya apa? Supaya juga bertambah tawakal dan pergantungan mereka kepada Allah. Sebab orang kafir bila takut lemah sangat. Orang Islam bila dia gerun, dia tengok bilangan musuh, lagi kuat pergantungan dia dengan Allah. Tawakal dia. Sebab sifat orang Islam ni, bila dia akan jadi kuat, bila dia terdesak. Bila dia jadi lemah, bila dia senang. Sebab tu kadang-kadang, kenapa antara sebab Allah Ta'ala senantiasa uji manusia ni tak menang macam-macam ni, sebab nak tengok pergantungan dia kepada Allah. Pergantungan dia kepada Allah. 2 hari lepas cerita tentang ada orang pergi hantar bantuan makanan ke kampung, rumah orang miskin. Bila dia tanya lebih kurang lah, Ustaz macam mana hidup gini. Yang keluar daripada mulut makcik tu, tak apa, Alhamdulillah, Allah jaga kita. Sikit-sikit Alhamdulillah, Allah jaga kita minta dengan Allah ada. Bila dia ni tak ada rezeki, tak ada apa, yang ada di mulut dia adalah Allah. Orang Gaza lagu tu juga. Bila dia ni tak ada sesuatu, Allah jadi ada, lalu pergantungan dia tu betul-betul kepada Allah. Bila kita senang, dia lose dia punya
Saya ingat dulu ada seorang ustaz, dia cerita dongeng jugalah, tapi nak buat satu perumpamaan, nak bagi di saat angin ni dia bala, dia cabar. Angin ni dia cabar pokok. Pokok, monyet ni pegang ke pokok ni kuat setahu mana, angin cabar. Kalau monyet ni jatuh, dia menang. Kalau monyet ni tak jatuh, pokok tu kalah, pokok menang. Dia kata gitulah. Jadi monyet ni naik atas pokok tu, nak panjat tu, tiba-tiba angin pun tiup. Kuat tiup dia. Lagi kuat tiup, lagi kuat dia pegang. Lagi kuat tiup, lagi kuat dia pegang. Siapa orang panggil condonglah pokok tu, kuat dia pegang, tak lepas-lepas. Akhir sekali angin pun putih tiup, masih lagi duduk atas tu. Pokok kata, aku kata dah. Angin kata kita test round kedua pula. Kali ni dia buat mari angin sepoi-sepoi bahasa. Dia tiup slow. Monyet itu pun rasa sedap. Sapa-sapa dia pun leno. Bila leno, tangan dia pun jatuh, lupuk jatuh bawah. Mereka ceritanya angin kata aku menang. Tapi kita punya panggil teladan yang kita nak ambil, betapa kadang-kadang manusia ni bila diuji berat, lagi kuat pergantungan dia kepada Allah. Bila dia diberi kesenangan, dia lupa. Jadi orang Islam ni kadang-kadang dia diuji supaya lagi kuat pergantungan dia dengan Allah. Sebab itu kita senantiasa diuji. Orang Islam macam tadilah ayat ni, bila Allah Ta'ala kalau kata faham, orang kafir yang tengok orang Islam dua kali ganda, tujuan dia menambah ketakutan kepada orang kafir. Bila dia tengok tentera Islam ramai, dia sudah kalah dalam kita. Tapi bila orang Islam tengok orang kafir tu ramai, dia tak berasa bimbang. Bak kalah tu kalah tak tahu. Tapi nombor satu sebelum daripada berlakunya, tawakal mereka kepada Allah makin kuat. Jadi dalam tafsir ayat yarawnahum mithlaihim ra'yal ain, mereka melihat kepada musuh mereka jumlah dengan dua kali ganda, boleh merujuk kepada tentera kafir, boleh juga merujuk kepada tentera Islam. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Dan Allah Azza wa Jalla sesungguhnya senantiasa menguatkan sesiapa yang dikehendakinya. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Dan pada peristiwa itu terdapat satu pengajaran yang memberi keinsafan kepada orang-orang yang bersifat, kepada orang-orang yang mana ulil absar, mereka yang celik hati, yang mempunyai akal fikiran. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh tengok bukti perang Badar tu telah menjadi bukti bahawa Islam ni menang, dan menangnya Islam adalah dengan bantuan dari Allah. Kita ni kalau nak menang lawan kafir, satu je, biar kita dengan Allah tu kuat, lalu Allah bantu kita. Kalau kita perang dengan kekuatan kita, kita tak bergantung kepada Allah, maka Allah akan uji kita lebih. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat seterusnya, lain daripada ujian musuh, manusia ada juga ujian lain.
untuk jadi dia kuat dengan keimanan dia kepada Allah. Itulah zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Manusia ni dijadikan perhiasan, dijadikan indah kepada manusia. Hubbus syahawat, kesukaan kepada syahwat. Syahwat ni hawa nafsu lah, hawa nafsu, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut minan nisa, nombor 1 sekali ranking dia dari kalangan wanita. Ni memang ujian paling besar bagi manusia, bagi lelaki. Wanita adalah ujian bagi lelaki. Tak kira lah dia ni siapa. Misal dia tu kalah bodoh penjara. Nah, cengeng, orang kena panggil cengeng, backing, backing ni garang lah. Garang di luar rumah, tapi balik ke rumah jumpa mem celek mata. Ya, misal congek tu turun jadi bawah. Pasal apa? Bukannya kekuatan tubuh, bukannya kekuatan fizikal, tetapi sifat lelaki ni ujian dia adalah wanita. Bila kuat taruh mana pun dia, tengok wanita dia jadi lemah. Dia jadi lemah. Macam Dajjal, tengok Nabi Isa lemah lagi Dajjal. Orang lelaki ni tengok perempuan lemah lagi. Tengok kalau dia berkenan juga lagilah lemah. Hak tak kahwin lagi pun kalau gitu kan, tengok dia berkenan, mari je lah hati. Tiba-tiba jadi Allah. Aduh. Macam-macam. Tapi sebenarnya ni memang sudah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak tinggalkan setelah daripadaku satu fitnah lebih besar mudarat dia pada lelaki berbanding wanita. Kecuali wanita muslimah lah. Wanita muslimah ni dia jadi pendukung kepada suami dia, yang menjadi asbab kepada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang tak beriman, itu memang kemudian wa inna khaira, dalam hadis yang lain, wa inna khaira hadhihi al-ummati man kana aktsaraha nisa. Bahkan ada galakan dalam selain wanita salihah ni, galakan bagi lelaki untuk meramaikan isteri. Sebab Nabi SAW sebut sebaik-baik umat ini orang yang paling ramai isteri. Sebab apa? Idza kana al-qasdu bihinna al-i'faf wa kathratul aulad. Kerana pada wanita-wanita salihah yang dijadikan isteri adanya sifat iffah. Apa maksud iffah? Iffah ni menjaga maruah dan pandangan. Wa kathratil aulad, dan juga ramai anak. Maka Allah Ta'ala bagi perkara ni berlaku kepada untuk menjaga masyarakat. Sekarang ni kita tengok dunia dah terbalik. Dunia terbalik. Tanya umat Islam anak berapa? 3, 2, 1, 4 orang, 5 ramai. Ada berapa? 7 ramai.
Kalau kita flashback zaman dulu, tanya berapa adik-beradik? 10, 12, 15. Itu asalnya kekuatan umat. Nak kata lagu mana ni? Tapi dia kata asal modal banyak lah ni. Bukan masalah modal tak modal. Orang dulu tak ada duit juga. Tak ada duit nak beli paper. Orang zaman dulu tak ada pakai paper pakai lapis tu luas semuanya tu ya. Tapi kan banyak macam dia punya kata orang tak boleh lah. Sedang hadis sebut Nabi SAW suruh kahwinilah wanita yang anak ramai beranak, keturunan dia beranak ramai pasalnya. Tazawwajul wadudal walud, kahwinlah wanita penyayang dan ramai anak, kerana sesungguhnya aku bangga dengan umat yang ramai di hari kiamat. Kita lupa. Kalau orang tanya berapa ramai awak pernah dakwah orang masuk Islam, ada jawapan tak? Tak ada jawapan. Berapa ramai sudah kita Islamkan orang dengan dakwah gitu? Berapa ramai? Ibu-ibu ada jawapan? Tak ada. Jawapan dia, saya bukan Islamkan orang kafir, tapi saya lahirkan orang-orang Islam yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kemuliaan. Berapa ramai rahim kita ni telah keluarkan anak. Tunjuk ni bukan saya ada rahim dah. Mungkin tengok ustaz pegang perut bila pula ustaz beranak ni. Tapi nak sebutnya para wanita, ibu-ibu, rahim yang melahirkan anak yang beriman adalah wanita-wanita yang telah berkhidmat kepada agama Allah. Bahkan dia melayakkan dirinya sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan ingat dakwah ni kena keluar nak ajak orang masuk Islam, orang kafir. Meramaikan umat Islam sebahagian daripada tuntutan syariat. Nabi suruh, bukan orang lain. Kalau kata berapa ramai awak Islamkan? Saya lahirkan, alhamdulillah, 7 orang anak semuanya Islam, beriman kepada Allah. Tapi jangan beranak sajalah, lepas tu kena jaga dia mula. 7 orang yang beriman kepada Allah, yang menjaga salat, yang puasa Ramadan, yang pandang ngaji. Ni khidmat kita untuk agama. Dia ingat dia beranak ni tujuan ke apa? Nak jadi nak dah. Ada teddy bear, boleh buat main-main. No. Nabi Sulaiman alaihissalam dalam hadis sebut dia berazam, ataupun dia kata aku malam ni, dia ada ramai, tamat dia tu ramai isteri. Dia kata malam ni akan tidur dengan 99 orang isteri yang semua mereka lahirkan anak pada jalan Allah. Siapa pun kata gitu. Maknanya maksud daripada tu adalah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam hadis yang lain pula, dalam hadis yang lain, ad-dunya mata', Nabi kata memang wanita ni Allah jadikan ujian, tapi janganlah pula wanita ni jadi rasa Allah aku ni rupanya ujian je lah. Dalam hadis yang lain Allah Ta'ala kata, atau Nabi SAW kata, dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita-wanita salihah. In nazara ilaiha sarrathu, dia apabila dia melihat, suaminya melihat kepada dia, menggembirakan dia. Wa in amaraha ata'athu, dan sekiranya dia memerintahkan isterinya, wanita itu taat kepadanya. Wa in ghaba anha, sekiranya suami tiada di sisinya, dia akan menjaga dirinya dan juga harta suaminya. Ini sebaik-baik wanita. Sebab itu Islam ni agama yang menjaga maruah wanita. Dari satu sudut
wanita ujian bagi manusia. Tapi pada sudut yang lain, mereka juga adalah pendamping bagi lelaki dan juga sebaik-baik perhiasan dunia, dan mereka menjadi asbab kepada ramainya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa yang Allah Ta'ala tak rezekikan kepada dia anak, itu dia ihtisab. Apa maksud ihtisab? Dia minta pahala dengan Allah, ya Allah, aku usaha tapi tak dapat. Semoga Allah Ta'ala menggantinya dengan anak-anak di dalam syurga. Kalau dia tanya, tak boleh tak? Dia tak ada anak di dunia, tiba-tiba dia nak anak dalam syurga. Boleh? Dalam perbahasan tentang ilmu akhirat, dalam syurga dia nak apa pun boleh lakukan. Dia nak apa boleh lakukan. Jadi Allah Ta'ala kurniakan kepada dia apa saja yang dia kehendaki. Even kalau dia nak anak dalam syurga, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia. Cuma lagu mana seterusnya, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Bukan lagi budak tu sebagai manusia ataupun sebagai orang yang diuji, seperti mana yang lahir di dunia. Dia untuk permainan, untuk kehiburan, untuk apa-apa dalam syurga, itu kekurangan. Baik. Dan Allah Ta'ala jadikan pula anak-anak dalam syurga ni adanya pelayan-pelayan syurga, untuk dia main, untuk dia seronok, untuk dia berhibur dan sebagainya. Itu ada dalam syurga. Sehingga dalam hadis yang lain lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hubbiba ilayyan nisa wa tib. Aku ni dijadikan cinta kepada wanita dan juga minyak wangi. Ada benda yang Nabi suka, wanita. Memang Nabi suka, dan itu tak salah sebab fitrah dia. Fitrah Nabi sallallahu, fitrah manusia lah, semua manusia lah begitu. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, dan dijadikan hiburan bagiku ada pada salat. Qurratu 'ain itu penyejuk mata. Hiburan Nabi ini adalah salat. Bila rasa nak berhibur, maknanya tenangkan hati, damaikan jiwa, Nabi salat. Nabi salat. Banyak sebenarnya hadis-hadis, walaupun dalam ayat yang kita baca hari ini wanita berada pada ranking pertama ujian dunia, tapi dalam hadis yang lain wanita juga adalah perhiasan dunia paling istimewa. So macam mana kita nak harmonikan dua ni? Yang paling ujian paling berat ialah apabila wanita-wanita ni dialah yang paling kuat boleh memesongkan seorang lelaki dari jalan Allah. Sebagai sebesar-besar nikmat, dialah juga yang paling kuat bagi lelaki yang boleh membawa dia ke jalan Allah. Either one, dua-dua. Kalau dia ni mengajak suami ke jalan yang Allah Ta'ala tak redha, dia jadi ujian terbesar bagi suami dia. Tapi kalau dia ni jadi orang yang mengajak suami ke jalan Allah, dia pula jadi nikmat terbesar bagi suami dia. Ini wanita, istimewanya wanita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peranan dia sangat besar. Ujian dia paling utama. Okey? Jadi bila kita dengar tu, kita bagi lelaki hati-hati. Bagi wanita ini juga ujian lah bagi dia. Sama ada dia nak pilih ayat yang kata dia ujian terbesar bagi lelaki, ataupun dia nak jadi nikmat terbesar bagi lelaki. Nikmat terbesar bagi lelaki. Macam-macam lah. Contoh tu ada. Kita dah baca ayat Quran tentang fitnah terbesar bagi lelaki, isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh. Tak beriman kepada Allah. Akhir sekali Allah uji dia. Kita juga baca cerita tentang kisah siapa tu? Ahli ibadat, Bal'am bin Ba'ura. Pernah dengar nama dia?
Orang yang diberikan kitab, hak tu hak barsisa tu satu lagi, hak bunuh zina sampai bunuh tu barsisa ni. Bal'am bin Ba'ura ni orang Yahudi, orang pendeta Yahudi yang sampai dia lah doa kepada Allah supaya Nabi Musa AS sesat. Wah, ni seorang pendeta yang ahli ibadat kuat, tapi asbab dia Allah Ta'ala uji Nabi Musa, dan dia pula diuji kerana isteri dia syaitan goda. Dan kita juga dengar cerita Ummina Hawa, ibu kita Hawa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan bisikan-bisikan syaitan waktu dalam syurga lagi. Jadi akhirnya sehingga Nabi Adam AS pun makan buah larangan. Ini semua ujian-ujian. Tetapi dalam masa yang sama kita ada kisah-kisah seperti taubatnya Nabi Adam AS, diterima taubat dia dengan Hawa, isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah yang menjadi pendamping kepada Nabi. Kemudian isteri Nabi Ibrahim, Sarah dan Hajar. Oh, ni saya dengar satu apa tu? Dia panggil ilmu rumah tangga, bahasa ilmu rumah tangga. Saja nak sharing ilmu rumah tangga. Orang lelaki ni kadang-kadang waktu dia buat keputusan berat, mulut dia berat nak cakap. Kadang dia banyak dia. Sepertinya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia nak tinggal anak dengan isteri di Mekah tu kan, dia tak katakan. Lepas tu isteri yang pula cerdik, dia tak tanya soalan tu, yang jawapan dia kena buat karangan. Tahu tak? Jawapan tu suami kena susun ayat. Dia tak tanya gitu. Sebab bila kita baca sirah Siti Hajar ni, waktu dia tanya nak bawa ke mana ni, tak ada tanya Nabi Ibrahim senyap. Sampai dia tinggal situ. Bila dia tinggal, waktu patah balik, Siti Hajar dia tak tanya soalan, kenapa kamu tinggal kami kat sini? Dia tanya, siapa suruh kamu tinggal kami kat sini? Dia tak tanya soalan tu. Dia tanya soalan direct, soalan objektif, ya ataupun tidak ya. Dia tanya soalan, Allahu amaraka bih. Soalan dia waktu Nabi Ibrahim pasal, Allah ke yang perintahkan kamu tinggalkan kami di sini? Akhir sekali Nabi Ibrahim baru ringan mulut, baru nak jawab, ya. Tu je jawapan dia, ya. Ni sirah membuktikan kepada kita macam mana kadang-kadang wanita salihah, suami yang baik, ada gambaran-gambaran sirah yang menunjukkan bahawa hasil gabungan lelaki yang baik dengan wanita salihah, mereka akan menjadi manusia, insan yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan melahirkan zuriat keturunan yang hebat agar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal bani. Mari ujian nombor 2 pula. Anak pula. Nombor 2, ranking yang kedua, ujian anak pula. Ujian anak ni besar juga. Kita sabar insya-Allah. Termasuk ujian tu, esok ada cerita baru saya dengar kemarin, cerita Syekh Abdul Razak. Cerita esok. Nah, Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.